Nama saya Nurhasana Syairah binti Rosli, berasal dari Kelantan. Hari ini saya akan mengulas satu buku yang bertajuk Orang-Orang Biasa. Buku ini merupakan karya ke-10 Andrea Hirata yang telah memenangi beberapa anugerah sastera antarabangsa. Pada mulanya, saya tidak pernah mengenali nama penulis ini, tetapi setelah melihat muka buku ini yang bertajuk Orang-Orang Biasa telah menarik minat saya untuk baca kerana saya juga orang biasa. Buku ini adalah fiksyen, iaitu novel yang membawa tema pendidikan melalui penceritaan yang berunsurkan jenayah, mengandungi 28 bab dan mempunyai 290 muka surat. Ini babnya. Secara ringkas, buku ini menceritakan tentang 10 orang kawan biasa yang berkawan sejak dari kecil, tetapi nasib kurang menyertai mereka. Mereka ni dibuli, dilabel sebagai bodoh dalam pelajaran. Serta ada yang terpaksa berundur daripada pelajaran kerana kemiskinan. Cerita ini bermula apabila Aini, anak salah seorang daripada 10 kawan tersebut iaitu Dina, mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Fakulti Perubatan. Kehidupan mereka sangat miskin dan kelihatan mustahil untuk Aini melanjutkan pelajaran dalam bidang tersebut. Dina hanya seorang penjaja permainan kanak-kanak yang terpaksa mencari rezeki saat suaminya terlantar sakit. Walaupun sedar keadaan menunjukkan impian Aini untuk menjadi doktor sangat tipis, Dina dan Aini tetap tidak berputus asa. Apabila Dina bertemu rakannya bagi mengadu nasib, mereka telah bersepakat untuk merompak bank sebagai cara mendapatkan wang. Dina telah berusaha membuat pinjaman di bank, tetapi malangnya semua ditolak. Dalam keadaan tidak tahu sedikit pun cara untuk merompak, mereka 10 kawan ini tetap bersemangat bagi memastikan impian Aini tercapai. Mereka berjuang demi satu harapan, iaitu anak pintar layak mendapat pendidikan yang sewajarnya walaupun dihimpit kemiskinan. Mereka melaungkan ketidakadilan sistem pendidikan yang mengutamakan orang-orang kaya untuk jurusan tertentu. Beasiswa juga perlu berebut untuk mendapatkannya. Mereka tidak mahu anak-anak generasi mereka tercicir dalam pelajaran seperti mereka dahulu. Mereka adalah orang yang digelar bodoh dan dungu, tidak mempunyai pelajaran yang tinggi serta tidak ada secebis pengalaman melakukan kejahatan merompak. Berjayakah mereka dalam misi rompakan bank tersebut? Novel ini mempunyai kekuatan di mana penulis mengangkat isu pendidikan dan kehidupan masyarakat yang miskin. Selain mengheret pembaca merasai kepahitan, kegagalan dan kesusahan orang biasa menjalani kehidupan, penulis juga berjaya mencetuskan elemen yang mendebarkan ketika jenayah itu dilancarkan. Membaca buku ini seolah-olah sedang menonton filem aksi komedi. Kritikan terhadap pemimpin yang lebih mengutamakan hal politik turut diselitkan. Walaupun edisi ini adalah terjemahan kepada bahasa Melayu, seni penulisan bahasa Indonesia masih tercatat dalam novel. Penggunaan beberapa perkataan bahasa Indonesia menyerikan penceritaan pada awal hingga akhir. Penulis juga menyentuh tentang seni budaya Melayu melalui pantun dan seni topeng monyet seperti yang tertera pada kulit buku ini. Setiap yang tertulis bukanlah selingan semata-mata, tetapi sesuatu yang perlu dihayati dan diteliti dengan baik. Antara pengajaran yang saya dapat terokai dalam novel ini, yang pertama, impian milik semua orang. Siapapun kita di dunia ini, kaya atau miskin, kita layak mempunyai impian dan terus bermimpi. Tiada bayaran untuk kita bermimpi, tapi ada bayaran untuk merealisasikan mimpi tersebut. Yang membezakan adalah tindakan seseorang dalam mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua, hidup perlukan kesungguhan. Walaupun kita pernah gagal dan jauh ketinggalan daripada orang lain, tetapi tidak bermakna kita tidak boleh meraih kejayaan. Kesungguhan perlu bermula daripada diri kita sendiri dan kesungguhan itulah yang akan membawa kita lebih maju dalam kehidupan. Seperti yang tertulis dalam buku ini, sukses atau gagal itu urusan nanti. Yang penting semangat. Yang ketiga, kemiskinan, pendorong atau pemusnah. Hidup ini adalah pilihan. Jika kita ditakdirkan berada dalam kepompong kemiskinan, kita perlulah berusaha mencari jalan keluar yang boleh mengubah kehidupan menjadi lebih baik.
kemiskinan mampu menjadi pendorong yang sangat kuat untuk berjaya dan juga mampu menjadi pemusnah mimpi yang ada dalam minda. Kita adalah penentu kehidupan kita. Yang keempat, di sebalik kekurangan pasti ada kelebihan. Setiap daripada manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing. Tuhan Maha Adil dan telah menciptakan kita dengan sempurna. Walaupun watak dalam novel ini digambarkan orang yang mempunyai pelbagai kelemahan dan kekurangan, hakikatnya mempunyai kelebihan yang tidak terjangka di akal fikiran. Orang-orang yang kelihatan biasa itu hakikatnya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang kelima, hak pendidikan untuk semua. Golongan miskin yang dianak-tirikan dalam dunia pendidikan tidak wajar menjadi tradisi. Pemimpin perlu mencari solusi bagi merealisasikan pendidikan untuk semua. Semua golongan berhak mendapat pendidikan. Walaupun penulis menggambarkan keadaan di Indonesia, tetapi situasi di Malaysia juga perlu diberi perhatian. Kesimpulan daripada novel Orang-Orang Biasa, setiap manusia layak bermimpi dan setiap insan ialah manusia luar biasa. Saya amat menyarankan buku ini dibaca oleh pelajar, pendidik maupun pemimpin negara. Isu yang dibawa bukan isu biasa, isu yang perlu diteliti bagi menyempurnakan kehidupan manusia. Selain memberi kesan kepada rasa syukur kepada diri atas peluang mengecapi pendidikan yang sempurna, novel ini menyuntik semangat saya untuk membantu golongan yang memerlukan bagi mencapai kejayaan dalam pelajaran.